wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri, wa ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, permudahkanlah segala urusanku. Wahlul uqdatan min lisani, rungkaikanlah segala simpulan pada lidahku. Yafqahu qawli, supaya difahami kata-kataku. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, wa Allah kami tak punya apa-apa ilmu melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, Engkaulah wahai Allah Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Alhamdulillah, ucap syukur kita pada Allah Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang mempengurusikan ataupun mengacarakan kuliah duha pada pagi ini. Seterusnya, muslimin, muslimat, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Ta'ala kerana berikan kepada kita kesihatan dan kelapangan masa pada kita untuk kita berada dalam majlis. Mudah-mudahan mendatangkan keberkatan pada kita semua insya-Allah. Jadi kita sambung lagi bicara kitab Penawar Bagi Hati. Fasal yang keempat pada menyatakan perut. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan perut kerana beberapa faedah yang bangsa agama dan beberapa faedah yang bangsa pada dunia. Tadi kata musannif pengarang kitab kita ini, dia kata bahawa kita kena syukur pada Allah Ta'ala. Dan kita kena ambil tahu, ketahui olehmu mana kamu kena ambil perhatian. Kena ambil tahu bahawasanya Allah jadikan perut ini ada tujuan, ada faedahnya. Yang mana tujuan untuk dunia dan tujuan untuk akhirat. Bangsa agama ni mana untuk akhirat, untuk kepentingan agama dan untuk dunia. Adapun faedahnya bangsa agama, maka memberi oleh perut itu akan segala badan, akan bantuan daripada yang berubah di dalamnya, daripada makanan kepada darah dan kepada air mani. Adik kata dia untuk faedah agama ni, iaitulah dengan perut lah, dengan makanan. Bila kita makan, masuk makanan dalam perut kita, maka dia proses mana jadi darah, mana jadi air benih, mana jadi tenaga untuk tumbesaran badan kita dan untuk tenaga kita, kata dia. Maka dengan dia mendapat anak dan berkekalan oleh manusia, dengan jadinya air benih dengan hasil-hasil makanan kita itu, maka melahirkan zuriat, anak cucu kita. Ini semua tumbuh dengan makanan kita, minuman yang kita minum itu. Maka dengan sejahtera segala anggota perut seperti jantung, limpa dan paru-paru dan perut besar, usus. Semua ni adalah ada organ, peranan masing-masing. Jadi kita ni kata dalam badan kita ni, dalam tubuh badan kita panggil anggota batin itu, termasuklah dengan jantungnya, limpa, hati ni bahagian dalaman. Adapun anggota zahir yang kita dapat lihat ini, tangan, kaki. Adapun yang tak dapat dilihat ini, dia panggil perut, dalam perut. Kata-kata dalam perut. Jadi adanya usus, semua ni ada peranan masing-masing. Yang mana untuk kesejahteraan manusia. Yang mana kata dia, sejahtera yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit yang menegah daripada menunaikan segala ibadat. Kalau dalam perut kita ni bermasalah, sakit, tidak sihat, maka halang kita daripada buat amal ibadah, menghalang kita daripada melaksanakan ibadah. Berapa ramai orang yang mengalami sakit
yang dia terhalang, tak nak buat amal ibadah dah. Orang yang kita dah terasa dah kesihatan kita terganggu, maka kita dah rasa kurang dah ibadah kita. Misalnya kita menghadapi masalah buah pinggang. Daripada kalangan kita ada menghadapi kecil manis, darah tinggi. Ini termasuk dalam penyakit dalaman. Semua ni dah terhalang dah kita. Nak darah tinggi, nak berjaga malam tak boleh, nak baca Quran banyak-banyak tak boleh. Nak qiyamul lail pun tak boleh bila anggota dalaman kita tak sihat. Tak sihat. Berapa ramai orang yang dah ada hepatitis, penyakit kuning, sakit hati, penyakit jantung, lemah jantung. Dan kos rawatan sangat tinggi dan sebagainya. Nak gambarkan di sini bahawa pentingnya kita jaga perut kita yang bersumberkan daripada makanan. Sebab itulah dengan bila kita mengalami kesakitan, ada penyakit lah kita kata 3 serangkai, 4 serangkai, kita dah mula rasa terhalang dah banyak daripada amal ibadah kita. Kita tidak sekuat mana dah seperti mana dahulu. Adapun faedahnya yang bangsa dunia, maka menyempurnakan kelazatan, kesedapan segala makanan dan minuman dan sebagainya. Bila kita sihat, maka ada selera makan. Kita rasa makanan itu, makanan ini. Bahkan bila kita nak makan sesuatu makanan berselera dengan keinginan kita, kita sanggup memandu berkilometer kerana cari makanan yang kita selera. Berapa ramai daripada kalangan kita yang sanggup pergi ke Hak Nyai kerana nak menikmati makanan di sana. Dengar berita makanan di Hak Nyai di Thailand sana, makanan yang murah-murah, lazat-lazat, berbagai-bagai pilihan. Ramai orang buat pilihan pergi bercuti sana, melancong sana kerana nak menikmati makanan yang lazat-lazat. Kenapa? Selera makan, ada selera makan. Itu juga setengah orang kata bagi ke Kelantan banyak makanan pilihan, ya betul. Ya. Jadi kita selera makan. Itu untuk menikmati makanan itu untuk faedah kita dunia. Boleh menikmati makanan, minuman bila kita sihat. Itu bangsa dunia. Kerana ketiga-tiganya itu adalah ia daripada ketika sihat perut. Bila sihat perut, kita boleh selera makan. Kalau sekalipun ada makanan yang lazat di hadapan tapi sakit perut, kita ada masalah jantung, ni kami tak boleh makan lah kerana saya bisa ataupun alahan makan makanan ni sakit gout. Makan makanan ni darah tinggi tak boleh. Doktor nasihat jangan makan daging. Kita nak makan. Tetapi kesihatan perut kita terganggu, tak boleh makan daging. Tak boleh makan kambing. Tak boleh makan itu ini. Makanan lauk, sotong, udang tak boleh makan. Ada penyakit. Maka kesihatan perut dan kesihatan badan kita ini semuanya adalah tergantung kepada kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian daripada Allah. Maka oleh itu kata dia, bermula mensyukurkan nikmat perut itu, memeliharanya daripada makanan yang haram dan syubhat. Oleh kerana kamu nak syukur tentang kurniaan Allah Ta'ala pada perut kamu yang baik ini, maka pelihara makanan, makan makanan yang halal. Jangan makan benda haram. Jangan makan benda syubhat. Benda syubhat ni maknanya sesuatu yang kita ragu, kesamaran. Nabi dah beritahu, innal halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya halal, haram
halal jelas dah, haram pun jelas dah. Dan di antara kedua-duanya ada perkara yang syubhat, benda-benda yang meragukan. Maka hindari benda-benda yang meragukan itu. Jadi mensyukuri nikmat perut itu dengan kita pelihara perut, jangan masuk benda haram dan benda yang syubhat. Artinya yang tiada diyakinkan akan halalnya dan tiada diyakinkan akan haramnya. Itu benda syubhat ni tak yakin halal ataupun haram. Ragu-ragu, maka benda tu kena tinggalkan. Dan memelihara daripada bersangatan kenyang. Walaupun makanan itu halal, tapi jangan makan terlalu banyak sehingga terlalu kenyang. Bila terlalu kenyang juga mendatangkan mudarat. Dan haram masuk dalam pembaziran kerana makan terlalu banyak, terlalu kenyang. Maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram dan yang syubhat. Maka hendaklah kamu jaga sungguh-sungguh, perhati sungguh-sungguh. Makanan itu biarnya halal dan jangan sekali-kali makan sesuatu yang haram dan syubhat. Kerana 3 perkara. Yang pertama, kita hindari daripada makan benda haram itu, pertama sekali takutkan daripada siksa api neraka. Takutkan api neraka. Sebab ada firman Allah Ta'ala, Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Bahawasanya sekalian mereka yang makan mereka itu harta anak yatim kerana zalim, hanya makan mereka itu dalam perut mereka akan sebab bagi api neraka. Selagi akan masuk mereka itu ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Allah Ta'ala nyatakan bahawa yang makan harta anak yatim dengan cara zalim, yang cara tak sebenar itu, sebenarnya nampak aja mereka duk makan, duk belanjakan wang harta anak yatim tu makan kat dia. Nampak je dia makan nasi, dia makan daging, makan sayur. Sebenarnya kata Allah, dia sedang makan itu bara api neraka. Dia sedang makan bara api neraka yang mana di hari kiamat nanti wa yasayaslawna sa'ira, dia akan dihumbankan ke dalam api neraka. Sayaslawna sa'ira. Dia akan dihumbankan ke dalam api neraka yang menyala-nyala api di dalamnya. Dan sabda Nabi SAW, La yadkhulul jannata lahmun nabata min haramin. Yang maksudnya tiada masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Tak masuk syurga, Nabi kata. La yadkhulul jannata, tak masuk syurga. Mana-mana daging yang tumbuh daripada hasil yang haram. Allahu Akbar. Dan sabda Nabi SAW, Kullu lahmin nabata min suhbin fannar awla bihi. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itulah lebih utama untuk membakarnya. Astagfirullahalazim. Berpandukan beberapa hadis ni. Padukan ayat Quran, berpadukan hadis Nabi. Nabi kata masuk syurga mana-mana daging yang tumbuh dengan hasil yang haram, dengan makanan haram. Dan Nabi beritahu daging yang tumbuh daripada hasil yang haram itu, daripada benda haram, maka api neraka lah yang selayak baginya untuk membakarnya. Oleh itu jagalah perut kita, jaga tangan kita daripada mengambil benda yang haram, jaga mulut, jangan masuk, jangan kunyah, jangan telan benda yang haram, jangan sampai kerongkong, membenarkan melaluinya benda yang haram, jangan sampai dalam perut kita sesuatu benda yang haram, telitilah, subhanallah. Kerana memandangkan
takutkan api neraka. Baik, ada lagi sabda Nabi SAW, "Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa ardihi." Barang siapa melihara dirinya daripada segala yang syubhat, maka sesungguhnya telah menuntut bersih ia akan agamanya dan dirinya. Siapa-siapa yang beringat tak makan benda-benda yang syubhat, dia tak makan benda-benda syubhat, benda-benda yang meragukan itu, halal ke haram ke, ada lemak babi ke, ada daging babi ke dalam ni, dia dah mula ragu, maka tinggal terus, tak payah. Bunyi khabar ada yang masukkan uri, masukkan janin dalam makanan, dalam kosmetik, apa saja, hindarkan, tak payahlah kalau benda tu haram. Kerana nak jaga agama. Kalau kita beringat jaga, maka insya-Allah kita akan selamat daripada benda-benda haram. Baik, yang kedua, bahawasanya ia yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadah. Orang yang makan makanan haram, maka dia tak dapat jalan. Mana dia malas buat amal ibadah. Dia tak berminat, bahkan dia tak nampak jalan untuk beribadah. Kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadah itu melainkan yang suci daripada segala kekotoran. Sama ada kotoran yang dapat dilihat dengan mata, seperti najis, atau kotoran yang tiada dapat dilihat, seperti hadas kecil dan hadas besar. Jadi katanya musannif, iaitu yang kedua ialah kita menghindarkan makanan benda syubhat. Kerana benda syubhat ni menghalang daripada amal ibadah dan menghalang daripada melakukan dan menghalang daripada khusyuk dalam ibadah. Kerana ibadah tu sendiri nakkan bersih badan, bersih pakaian, bersih dalaman makanan kita. Jadi kalaulah pakaian kita kotor, makanan kita juga mengandungi makanan yang haram, maka di situ kita ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana badan kita nak suci daripada hadas kecil dan hadas besar, maka dalaman pun kena bersih daripada makanan yang haram. Subhanallah. Nescaya tiada diterima daripadanya dan tidak ada baginya melainkan penat jua. Letih sahaja, penatnya. Ibadah Allah Ta'ala tak terima sebab makanan haram. Sabda Nabi SAW, "Kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahru, wa kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' waz-zama'u." Berapa ramai orang yang berdiri malam beribadah lalu tak dapat pahala sedikit pun melainkan mengantuk aja, pahala tak dapat. Dan berapa ramai orang yang berpuasa tapi hanya dapat lapar dan dahaga saja, pahala tak dapat. Kenapa? Kerana dia makan makanan haram. Ibni Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa la yaqbalullahu salatan mri'in fi jawfihi haramun. Allah Ta'ala tidak menerima sembahyang seseorang yang ada dalam rongga perutnya makanan yang haram. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Maka adapun bersangatan kenyang, maka hanya sahaja dituntut daripada menjauhkannya kerana beberapa perkara. Adapun kata dia, kita kena jauhi daripada makan sehingga terlalu kenyang. Sebab apa? Ada beberapa perkara. Yang pertama, bahawasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati. Kita banyak makan ni menyebabkan hati kita keras, tak sensitif.
Hati kita tidak lunak. Sembahyang pun tidak khusyuk, baca Quran pun malas, zikir pun tak khusyuk. Bila selalu makan banyak, makan kenyang. Makan banyak terlalu kenyang. Dah tak tenang dah. Yang kedua, bahawasanya daripada banyak makan itu membangkitkan segala anggota pada yang sia-sia dan pada kejahatan. Makan banyak tu boleh menyebabkan anggota ni buat benda-benda tak faedah, benda sia-sia, duduk saja, malas. Kata kenyang makan ulat macam ulat sawo. Malah nak bergerak, duduk sebab. Duduk sebab malas, jadi mengantuk, jadi malas sebab makan banyak. Yang ketiga, keburukan daripada makan banyak itu ialah adapun membinasakan kecerdikan. Binasakan kecerdikan maknanya jadi tak cerdik, otak kita tak cergas dan kepintaran. Jadi tak cerdik, tak cergas, jadi malas. Dan sebab bagi sedikit faham dan pengetahuan, payah faham, jadi lembak fikiran kita jika kita makan terlalu kenyang. Dan tak faham, payah nak faham, ilmu pun tak dapat. Dan yang keempat, bahawasanya banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadat. Sedikit ibadat. Tak larat nak bangun. Tak larat nak ibadah. Tuan-tuan boleh, ibu-ibu sekalian boleh perhatikan bila bulan Ramadan kita buka puasa makan banyak kan, kita dah malas nak main tarawih pun malas. Letih. Nak. Sebab itu orang yang cerdik, orang yang nak beribadah, dia tak makan banyak. Dia makan sekadar aja, dia terus ibadat. Rasa ringan badan kita. Boleh bangun 2 rakaat demi 2 rakaat demi 2 rakaat. Baca Quran pun kita berasa khusyuk. Tapi kalau kita makan banyak, kita dah terasa malas nak bergerak. Subhanallah. Kerana bahawasanya manusia itu apabila membanyakkan ia makan makanan, nescaya berat badannya, mengantuk matanya. Jadi badan pun jadi berat nak bergerak, kemudian mata pun dah jadi mengantuk, malas. Dan yang kelima, keburukan daripada makan banyak itu ialah sebab bagi ketiadaan sedap mengerjakan ibadah, tak khusyuk ibadah. Malah sambil-sambil lewa aja sembahyang. Ala kadar je ibadah. Sebabnya dah tak ada rasa zuk, tak ada rasa khusyuk. Sebabnya perut kita terlalu kenyang. Subhanallah. Yang keenam, bahawasanya pada membanyakkan makan itu ditakuti jatuh kepada yang haram dan syubhat. Dan yang ketujuh, bahawasanya padanya menyusahkan hati dan mempenatkan badan dan mencarinya dan menyediakannya dan memakannya dan melaksanakan daripada mudaratnya. Nyusahkan hati, jadi cemas, jadi sedih, rasa nak sedih. Entah apa, hati ni jadi serabut. Kita kata tak tenang jiwa kita. Penat, badan pun penat. Mencarinya, nak makan pun satu hal. Nak masak banyak-banyak menu, makan tak banyak makannya tapi penuh meja. Subhanallah, tak ada kelazatan lagi dah bila sampai ke peringkat itu. Ibadat pun tak lazat, tak rasa seronok lah. Yang ke-8, membanyakkan makan itu sebab bagi bersangatan sakit mati. Kerana kesakitan dan kesusahan mati itu sekadar kesedapan dunia. Subhanallah. Ini. Perhatian saya pun baru jumpa ni, dalam kitab ni sebut bahawasanya kita terlalu banyak selalu mengambilkan keseronokan dunia, kesedapan dengan makan banyak, gelojoh makan, menyebabkan dekat nak mati, jadi sakit.
menderita sakit mati itu. Azab. Subhanallah. Kesakitan dan kesusahan mati itu sekadar kesedapan dunia. Orang tu ambil nikmat dunia banyak-banyak, dia banyak tinggalkan kesenangan dunia, dia kejarkan akhirat. InsyaAllah mudah nak mati. Makan pun seadanya, kemewahan pun seadanya, insyaAllah. Kalau nak mati dia mudah, tak sakit mana. Tapi orang kejar dunia, utamakan dunia, segala kemewahan dunia dia nak kaut semua. Orang macam ni susah nak mati, sakit lebih kematian. Allahu Akbar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah kami menghadapi sakaratul maut. Sebab itu Allah Ta'ala tarik sedikit demi sedikit nikmat kita. Bila kita meningkat usia, dekat-dekat kita nak mati, dah hilang selera makan. Benar. Dah hilang selera makan, dah tidur pun tak banyak. Benar, saya dah terasa. Dah terasa, dan ibu-ibu, semua rakan-rakan, ahli grup, semua dah terasa, saya rasa. Tidur pun tak banyak mana tidur, tak seronok dah tidur banyak-banyak. Dah pukul 4 kita dah terjaga, dah pukul 5 terjaga lagi. Itu tak seronok dah, tak, tidur belah sini pun tak sedap, pusing ini pun tak sedap. Tak ada keseronokan dah tidur. Bangun, baca Quran, zikir kepada Allah. Sebab kita dah sampai, dah makin dekat dengan ajal maut kita, cari bekalan untuk akhirat. Tidur tak habis. Ada? Nak tidur pukul 5 tak bangun lagi, pukul 6 tak bangun, pukul 7 tak bangun, pukul 8 tak bangun, pukul 9 baru nak bangun, subuh pun tak salat, hati dah tak tenang, serabut. Dah tak tenang, bangkit-bangkit bangun melawak pergi bekerja dah. Pergi cari makanan, dah tak tenang fikiran. Masalah. Tapi lihat bagi orang yang mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, makan pun seadanya, insyaAllah. Dia ringan beramal ibadah dan dekat nak mati mudah. Subhanallah. Yang ke-9, bahawasanya padanya mengurangkan pahala akhirat. Dengan banyaknya makan itu, kurang pahala akhirat. Sebab dah malas tadi. Baca Quran malas, zikir malas. Maka kuranglah pahala akhirat. Dan yang ke-10, bahawasanya padanya hisab pada hari kiamat telah menyebut akan 10 perkara ini oleh Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin. Yang 10 perkara ni Imam Ghazali dah sebut dalam kitab Minhajul Abidin. Tak tasawuf. Dah datang beberapa hadis Nabi SAW pada mencela akan kenyang. Jadi bahawasanya banyak hisab pada hari akhirat dengan makan banyak. Sebab setiap apa yang kita makan itu akan ditanya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti benar-benar akan disoal, akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang Allah berikan pada kamu. Ada satu hadis Nabi SAW. Seorang sahabat bila dia terlalu lapar, dia berjumpa dengan Nabi SAW mengadu hal dia lapar, beberapa hari tak makan. Memang lapar sungguh, beberapa hari tak makan. Lalu Rasulullah memberikan kepadanya beberapa biji tamar. Sebelum makan dia tanya, ya Rasulullah, adakah 3 biji tamar yang saya akan makan ini, adakah akan disoal oleh Allah? Ya, akan disoal. Subhanallah. Sedangkan saudara itu dah 3 hari tak makan, lapar yang amat sangat. Nak makan 3 biji tamar itu, Nabi kata akan disoal oleh Allah. Tak apalah, dah Rasulullah bagi mesti dah tamar itu halal. Dan dia pun dah lapar sangat dah. Bukan kata terlalu kenyang dengan 3 biji tamar itu, tapi akan ditanya juga. Macam mana jika kita makan membazir? Masa kita dengan anak cucu kita, dengan adik-beradik kita, keluarga kita,
Meja besar penuh hidangan. Makan tu ambil sikit. Ni makanan ambil sikit. Tinggal membazir. Nasi pun tak habis. Lauk pun tak habis. Sayur-sayur pun buang semua. Maka itu dah tentulah besar hitungan akhirat nanti kerana membazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang membazir itu adalah saudara kepada syaitan. Oleh itu makan terlalu banyak pun dia membazir. Makan tak berhabis pun dia membazir. Maka ambil secukupnya. Dan setengah hadis Nabi SAW. Al-mu'minu ya'kulu fi ma'din wahidin. Wal kafiru fi sab'atin am'adin. Hasba ibnu Adam luqaymatun yuqimna sulbahu. In kana wala budda fahaqqahu sulusa lit-ta'am wa sulusun lisyarab wa sulusun lin-nafs. Bermula orang yang sempurna imannya memakan pada satu perut dan orang yang kafir makan ia pada 7 perut. Memada akan anak cucu Adam beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya. Dan jika ada ia menuntut tambah dan tak dapat tiada daripada menambah, maka sepatutnya sepertiga bagi makanan dan sepertiga bagi minuman dan sepertiga bagi mengeluarkan nafas. Baik. Berpandukan pada hadis ini, nyatakan bahawa orang mukmin makan 1 perut. Mana 1? Ibarat nak banding orang kafir ni 7 perut. Maknanya orang kafir ni makan banyak. Makan dengan begitu gelojoh. Orang mukmin ni sebenarnya makan sikit je. Beberapa suap saja. Itu yang baik bagi orang nak beribadah. Maka kalau nak nambah lagi, kata Nabi SAW, kalau nak nambah lagi, makalah 1/3. Sebab 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air minuman, dan 1/3 perut kita untuk ruang pernafasan. Sebab tu bagi orang yang makan banyak, dia dah sendawa, udara dah keluar. Itu dah buktikan bahagian udara dah tak ada dah. Semua dipenuhi oleh makanan. Minum pula, minum sampai rasa terjeluak. Nak keluar ada minuman. Itu dah bahagian air pun sudah dipenuhi oleh makanan. Kerana banyak makan dia. Waliyahzubillah. Subhanallah. Baik. Itu beberapa perkara yang berkaitan dengan kepentingan kita menjaga perut daripada makan benda haram dan daripada makan terlalu banyak kerana banyak mudaratnya. Dan kita lihat lagi tadi ada sebut dalam kitab kita ini menyatakan bahawa dengan makanan kita ini boleh menyebabkan jadinya zuriat, air mani, air benih kita. Terbentuk daripada parti makanan kita sebenarnya. Air mani benih. Sama ada lelaki ataupun perempuan, maka terjadi daripada sumber makanan. Sebab itu makanan yang baik akan membentukkan zuriat yang baik. Kita pernah dengar satu kisah yang mana seorang lelaki yang makan sebiji apple. Ini cerita masyhur ni. Ini ayah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masa muda dia, saya ada masa sikit lagi lah. Saya nak last tutup dengan cerita ini. Satu hari seorang pemuda dia lalu ke sebatang sungai. Lalu sebatang sungai tiba-tiba dia terlihat sebiji apple hanyut dalam sungai. Oleh kerana dia lapar dan dia ambil apple tu, terus dia gigit makan. Beberapa gigitan dia telan, baru tengok apple siapa ni saya makan. Dia mula rasa cemas dan dia nak cari empunya tuan apple ni. Dia pergi berjalan
menyusuri sungai itu hingga ke hulu. Berjalan-berjalan sampai ada kebun apple di tepi sungai itu, dan ada satu pokok yang dahannya dahannya menjulur ke sungai itu, dan ada buah-buah. Dia tengok buah ni sama dengan buah yang di pokok yang dia dah makan sebahagian. Dia pun nak pergi cari tuan punya pokok itu, tuan kebun itu. Dia masuk dalam kebun cari-cari, ada seorang pakcik yang sedang mengusahakan dalam kebun dia. Beritahu, Assalamualaikum pakcik, sekarang ni saya nak minta halal buah apple pakcik saya makan. Saya jumpa dalam sungai. Dan saya telah makan sebahagiannya. Saya nak pakcik halalkan saya makan buah ni. Saya dah termakan buah ni. Pakcik ni melihatkan seorang lelaki yang jujur ni. Kau nak kira apple tu dah hanyut entah pergi ke mana dah. Tak ada orang makan pun dia repuk dengan begitu je. Tapi oleh kerana dia melihat lelaki ni jujur dan dia rasa berkenan, dia pun beri satu syarat. Baik, aku tak akan halalkan apple memakan ni kecuali mu kena bekerja dengan aku 10 tahun atau beberapa tahun. Mu kena jadi kuliah. Barulah aku halalkan makanan. Lalu lelaki ni pun terpaksa lah, ataupun dia nak suruh halalkan. Dia tak marah pakcik tu, asalkan dia nak halal saja. Dia bekerja dengan aku. Maka dia bekerja beberapa tahun. Pakcik memerhatikan dia. Sehingga kena nyatakan bahawa betapa jujurnya dia bekerja. Satu hari tuan kebun ni kata, engkau pergi ambil, ada orang nak mai beli buah apple. Engkau pergi cari apple yang paling manis. Bawa kutik mari sebabnya nak jual, nak beli. Jadi lelaki ni pergi ambil apple, hantar kepada tuannya. Tuan kata, ini apple masam. Ini manis, ini masam. Aku nak apple yang manis, kenapa engkau petik apple yang masam? Lelaki ni kata, tuan, saya tak tahu mana apple manis, mana apple masam. Sebab saya tak pernah mengambil apple itu tanpa pengetahuan pakcik. Saya tak pernah makan pun tanpa kebenaran daripada pakcik. Subhanallah, jujurnya. Mana dia makan hanya yang pakcik beri, dia tak, selain daripada itu tak pernah makan. Dia hanya bekerja sahaja. Dia kata nak ambil sendiri makan. Tak. Orang jujurnya sejujur itu. Jaga makanan dia. Tiba satu masa pakcik ni kata, baiklah, saya tempoh kamu bekerja dengan saya pun sudah berakhir, dan saya nak hadiahkan kepada kamu, saya nak kahwinkan kamu dengan anak aku. Tapi anak aku ini seorang yang buta, cacat, tak ada kaki dan bisu. Kamu kena terima perkahwinan ini. Kalau tidak, aku tak akan lepaskan. Kena kahwinkan, syarat terakhir. Untuk halalkan makananmu. Macam mana ni kalau bisu lagi, buta lagi, punya cacat kaki lagi, tak ada kaki tangan. Macam mana ni? Terpaksa kena terima lah. Sebab dia nakkan supaya dihalalkan makanan. Jadi, tiba-tiba dah dia tak pernah lihat pun anak pakcik ni. Tak pernah lihat. Tapi dah sanggup, tak apalah, saya akan kahwinkan dengan dia. Saya kahwinan, saya setujulah. Bila malam perkahwinan, dah selesai majlis kahwin, dia pakcik kata, pergilah, tu bilik isteri kamu, bilik sana. Dia pun pergi dekat muka pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunyi suara menyahut. Hei pakcik, ini silap bilik apa? Sebab ada saya dengar suara menjawab salam. Sedangkan pakcik beritahu pada saya anak pakcik ini bisu.
Betul lah, itu bilik isteri kamu, pergilah. Dia pergi ketuk pintu, beri salam, jawab, kemudian dia bunyi berjalan kemari. Berjalan menghampiri pintu. Dia pun berlari, pakcik, bukan ni. Isteri saya kan pakcik beritahu dia tak ada kaki, dia cacat. Tadi saya dengar dia berjalan ke arah pintu. Bukan. Betul lah, itu isteri kamu. Sebenarnya, lalu pakcik memberitahulah. Sebenarnya, wahai anakku. Wahai pemuda. Aku beritahu padamu bahawasanya anak pakcik ni anakku ni seorang yang bisu kerana mulut tak pernah mengumpat sesiapa. Aku jaga ia dengan baik, mulut tak pernah mengumpat sesiapa, tak pernah mengata orang, tak pernah mengadu domba. Bahkan hidup dengan baca Quran, dengan zikrullah. Itu maksud pakcik kata anak pakcik ni bisu, dia tak pernah mengumpat. Dan pakcik kata anak pakcik ini buta ataupun buta, pakcik pakcik nak gambarkan bahawa anak pakcik tak pernah tengok maksiat, tak pernah lihat dia aurat, mana tak pernah lihat mana-mana lelaki, dijaga dengan sebaik-baik. Dan pakcik beritahu pada kamu, anak pakcik ni cacat, tak ada kaki, mana kaki dia tak pernah melangkah ke tempat dosa dan maksiat. Itulah maksud pakcik yang pakcik beritahu tadi. Pergilah, isteri kamu sempurna pada semua anggotanya. Silakan. Subhanallah. Dengan itu, perkahwinan itu, Allah kurniakan seorang anak yang alim lagi saleh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu ibu bapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melahirkan zuriat yang baik kerana jaga makanannya, jaga tutur kata, jaga penglihatan, jaga semua. Maka Allah Ta'ala kurniakan satu hadiah. Zuriat keturunan seorang alim saleh yang tinggi amal ibadahnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Subhanallah. Sebab itulah Allah Ta'ala tidak mensia-siakan amalan orang saleh. Kita berbuat baik, Allah Ta'ala akan berbalas dengan balasan yang baik. Dan siapa berbuat buruk, Allah Ta'ala akan balas dengan setimpal dengan keburukan dan kejahatan. Alhamdulillah, sekadar itulah untuk pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan ganjaran sebaik-baik pada kita, insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada soalan di sini Ustaz ya. Selamat Ustaz. Bolehkah Ustaz komen tentang makanan yang sunnah itu? Adakah makanan sunnah ini tergolong dalam makanan tambahan? Memadaikah kita hanya ambil makanan ruci kita tanpa ambil makanan sunnah? Itu soalan dia Ustaz. Terima kasih Pak Ainun. Dan kepada mereka yang bertanya, makanan sunnah ini biasa makanan yang disebut dalam Al-Quran, yang kita gelar sebagai makanan sunnah, ialah makanan biasa dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tamar, buah tin, buah zaitun, watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Dalam Quran. Dan buah tamar, buah zabib, anggur dan sebagainya, ataupun madu lebah. Ini makanan-makanan yang disebut dalam Quran dan menjadi kegemaran makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang pun ada khasiat yang tersendiri. Buah tamar misalnya, ada khasiat, beratus-ratus khasiat dalam buah tamar itu. Dan seorang doktor telah memberitahu bahawasanya buah tamar boleh memberikan makanan segera kepada kita. Orang yang kelaparan bila makan buah tamar, insyaAllah beberapa minit dah tenaga dia dah pulih. Sebab itu Nabi beritahu sunat kita berbuka puasa dengan beberapa biji tamar. Sebab tamar ni bila kita makan dia, minum air, insyaAllah kita dah kuat untuk solat maghrib, untuk solat isyak.
Jadi makanan buah tamar lah utama. Adapun buah tin itu ada khasiat. Buah zaitun pun ada khasiatnya. Cuma kita ni terbiasa dengan makanan nasi dan sebagainya, terberasa tak kenyang dengan makan makanan itu. Maka boleh kita makan nasi tetapi janganlah terlalu banyak. Boleh. Sedangkan orang Arab sebenarnya kenyang dengan buah tamar. Bagaimana hadis seorang sahabat pergi tanya Aisyah bagaimana kehidupan Rasulullah. Lalu Aisyah beritahu kami Rasulullah pernah makan hanya kenyang dengan buah tamar hingga 2 bulan makan tamar dengan air sejuk. Cuma ada kadang-kadang jiran Rasulullah menghantarkan susu untuk kami. Jiran Rasulullah itu berternak, ada perunta dan dia menghantarkan beberapa gelas susu untuk kami. Kebanyakan makan buah tamar. Kenyang buah tamar itu. Sama-sama dengan air zam-zam kita rasa kenyang. Jadi kesimpulannya semua makanan sunnah ni ada khasiat. Tengoklah kitab tafsir Al-Qurtubi ada menyatakan bahawa seandainya ada buah yang diturunkan daripada syurga itulah buah tin. Kerana di kalangan Nabi Adam AS ingin berlindung setelah auratnya, pakaiannya terdedah kerana makan buah dilarang itu, maka tanggal pakaian daripada mereka berdua. Maka Nabi Adam pergi memetik daun tin dalam syurga itu untuk tutup sebahagian badan. Maka buah tin itu boleh mencegah daripada banyak penyakit misalnya. Misalnya penyakit gout. Saya nak beritahu dalam kesempatan ini penyakit gout. Ada kawan saya, dia dapat maklumat bahasanya penyakit gout ini boleh hilang jika amalkan makan buah tin. Dan kawan saya itu kena penyakit gout. Dia pun kata dia makan buah tin, amalkan makan tin sebiji sehari. Pagi sebiji, petang sebiji. Dalam masa beberapa minggu, dia dah kata dia dah sembuh. Boleh makan dah berbagai-bagai makanan yang sebelum tak boleh kerana sakit gout. Dah boleh makan, boleh menyembuh daripada penyakit gout, insya-Allah. Jadi ada khasiatnya makanan sunnah itu. Alhamdulillah. Jadi amalkanlah. Jangan nanti bulan Ramadan nak makan tamar. Biada kita makan buah sebelum makan. Ataupun amalkan garam, makan garam sebelum kita makan nasi. Ada garam sikit ambil. Boleh dah kita. Itu penawar. Sebenarnya garam ini jangan dipanaskan. Sebab itu orang yang memilih makanan sihat, masa-masa tu garam belah sekali. Masa-masa kemudian nak bubuh garam, okey siap dah. Kalau garam tu telah lama dah mendidih dia dah berubah dan khasiat dia telah hilang. Subhanallah. Jadi kesimpulannya, makanan sunnah itu memang banyak khasiatnya sebab ia adalah menjadi kegemaran Rasulullah, mesti ada yang terbaik di dalamnya. Wallahualam. Okay. Saya nampak kat sini ada yang angkat tangan. Puan Hasimah nak bertanya ke? Silakan. Atau ada salah tekan? Kita salah tekan, tak apalah. Dan Alhamdulillah, setakat ini saja perkongsian ilmu kita, Ustaz kan. Alhamdulillah. Jazakallah khair al-fadhil Ustaz Fikri Hamad yang merupakan pensyarah Ma'had Tahfiz Al-Quran dan Qira'ah ini melalui perkongsian ilmu mengenai menjaga perut. Ya, dalam menjaga perut ni secara umumnya perbuatan seseorang itu tergantung dari apa yang dimakan dan apa yang diminum. Dan ini sudah cukup untuk kita untuk jadikan bahan pertimbangan kelak, yang mana kita ni jika terlalu berlebihan dalam menikmati makan minum kita dalam menjaga amal ibadat dan ketakwaan kepada Allah SWT, itu ada kesannya di situ. Dan akhir kata, semoga perkongsian ilmu ini memberi manfaat serta memberikan kita kefahaman ya dalam yang sahih dalam memahami syariatnya. Dan ucapan berbaik-baik terima kasih kepada para jemaah yang daripada awal pagi tadi hinggalah ke hari ini, ke sekarang sudi duduk bersama-sama dengan ke akhir majlis ini, dan juga terima kasih banyak-banyak atas sumbangan yang diberi, dan semoga sumbangan itu diberi keberkatan rezeki dan umurnya. Dan Ustaz, saya serahkan kembali pada Ustaz untuk menutup majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin.
Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin fi kulli makan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada pagi ini perhimpunan yang mendapatkan rahmat daripada sisimu, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang menghapuskan segala dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Cuba lagi insya-Allah dan para jemaah sekalian. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kasih. semua.